Tak molek jika ada alu tiada lesungnya. Tak berguna jika ada dayung tapi tiada perahunya. Tak berkat ilmu tanpa amalnya. Tak lengkaplah program jika tidak ada bicaranya. Saya berusaha hati memperkenalkan seorang speaker hebat pada hari ini, iaitu Dr. Lokman. Beliau merupakan graduan dari Tauhid Universiti, jawab sebagai pensyarah kanan di Universiti Malaysia Pahang, UMP. Beliau telah menghasilkan 2 karya, iaitu penghasilan buku berkarikatur dan Edunomics pertama UMP. Tanpa masa lagi, saya menjemput Dr. Lokman. Dipersilakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Boleh dengar suara saya ke? Boleh. Ya, Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Bismillah. Saya punya slide boleh nampak? Nampak tak? Boleh Okay. Ya. During any time kalau putus ke minta beritahu lah moderator. Sebab abang nak tengok ni je lah the slide. So sekali lagi Ohayou gozaimasu. Inilah semua harapnya dah lalu kuisis tadi kan, semua dah segar kan untuk kita teruskan agenda pada hari ini. Saya ingin ucapkanlah beribu-ribu tahniah kepada anda semua. Satunya tahniah besarnya adalah kerana anda terpilih sebagai orang yang bakal pergi ke Nihon kan, satu negara yang memang betul lah kata tadi kan, why you go to Nihon, macam-macam sebab lah kan, beautiful place, beautiful culture dan macam-macam. Dan ini kena anggap sebagai satu nikmat besar. Jangan kita rasa benda itu sebagai satu benda yang simple saja kan. Sebab some people dia rasa benda ni aku pilih itu ke UK dapat Jepun kan. Please kita jangan ada lah, kalau anda kata ada sebelum ni, cuba tukar balik niat kan. Kadang-kadang tu benda-benda macam ni kita mungkin ke arah macam apa, kufur nikmat lah so-called kan. Kita diberi peluang ni, I am sure lah kalau tanya siapa-siapa rakyat Malaysia ni, memang semua mungkin ramai lah, majoriti nak pergi ke Jepun kan. And then Allah pilih kita kan, kita terpilih untuk jadi inilah orang tetamu yang akan ke sana insyaAllah satu masa nanti. Jadi walaupun kita sebelum ni niat ke tempat lain ke apa kan, make sure kita rasa pasang niat balik lah kan. This is something yang kita akan rasa very inilah lucky to have lah. Itu satu. Lagi satu tahniah juga kerana hari ini anda semua hadir daripada awal pagi. Bukan senang Sabtu Ahad kan, selalunya memang nak membiri je ceritanya kan. Tapi kalian boleh datang dan masuk dalam program ni. So kami berbesar hati untuk sama-sama kongsilah pengalaman dan juga nasihat untuk anda semua. We call ni lah dalam masa orang betulnya hit the ground running lah kan. Tak ada maksudnya datang tahan untuk kapal-kapal lagi, tak tahu nak buat apa kan. Hopefully anda ada dapat sikit lah info hari ni, paling kurang macam mana nak kick off kan di sana nanti. Okay, saya punya topik hari ni paving your road kan. Tapi banyaknya saya nak lebih kepada anekdotal lah, saya lebih kepada nak cerita tentang kisah sendiri kan. Bukan kata saya ini hebat kan, tapi maksudnya daripada saya pergi ke technical terms, saya rasa mungkin ada lagi slot lain yang pergi ke arah tu lah kan, macam mana nak cari scholarship ke, ataupun macam mana nak sambung belajar dan sebagainya, cari universiti macam mana semua kan. Okay, so sedikit pengenalan pada kalian semua. My name is Umar Hakim Ahmad Shah, KL boy. Ahmad ada tak orang sini orang KL? Tuan moderator saya tak kenalan lagi. Orang mana tuan moderator? Aizat? Kalau saya asal Kedah. Kedah, okay. Slang tu dah ada bunyi sikit lah kan. So boleh agak. Tapi yang lain ada ke daripada KL? Ada Okay. So saya berasal di KL, tapi merata juga lah, ada pernah duduk di Rembau, pernah duduk di di Perak kan, Padang Rengas. Dan saya merupakan batch RPKJ ataupun AAJ lah, semua orang panggil AAJ, semua panggil RPKJ batch 21. Batch 21 ni 2002 2004.
awal 2002 sampai ke awal 2004 dan kita orang fly lah kan. So kurang 2 tahun, setahun setengah 2 tahun lah punya program. So agak ni lah. Sekarang ni dah rasanya best ke 30 lebih lah kan. Okay, then bila saya sambung ke Jepun, saya ambil Mechanical Engineering Kikai Chino K di Tohoku University, Sendai. Ada yang bercita-cita nak ke Tohoku University tak? Ada tak? Ke memang langsung tak tahu nak pilih ke mana lagi? Kalau tak tahu langsung nak pilih ke mana, boleh lah kot orang promote kan. Tohoku University is one of the ni lah, good university you can go to. Dia punya Sendai pun really nice. Dia bandar besar, tapi taklah macam Yakin kan, dari segi sewa rumah pun tak setinggi inilah Tokyo ke Kyoto kan. So it's a really nice place. Dia punya community pun sangat bagus. So osusume lah. Kalau siapa dapat tak jawab ni, abang nak hadiah something. Kalau kalangan yang ahli ni lah, bukan yang ni sini-sini. Siapa tahu singkatan bagi Tohoku University? So setengah tu macam Tokyo Todai kan? Okay, Kyoto Kyodai kan? Betul? Okay. Tohoku Daigaku, apa dia punya singkatan dia? Tahu betul? Todai. Panjang sikit. Kadang-kadang ada orang cakap tu lah kan. Awal-awal saya ingat macam tu juga. Tapi bila tu dia sama juga kanji dengan Tokyo kan. Higashi tu kan. Menyebabkan kalau guna Tohoku Dai tu Todai juga, orang akan confuse lah kan. Kalau orang tersebut Todai, kita bangga lah cakap memang saya Todai kan. Tapi sebenarnya Tohoku Dai tu. Siapa tahu? Kata dalam chat. Tak ada? Okay. Dia tricky sikit. Itu tu abang nak bagi hadiah kan, tapi yang okay, senior tapi tak bagi hadiah kot. Senior tahu tak? Todai. Dia guna istilah tak tahu kot Dia guna istilah bahasa Cina kot, daripada asal dia bahasa Cina lama kan. Tompe. Tohoku tu kan. Cara sebutan lain dia adalah Tom. Tu rasanya daripada Cina kot, NMP kan. Macam Beijing kan. Beijing. Tompe panggilnya. Susah nak ni kan. So kalau pernah dengar Tompe maksudnya Tohoku University. Kalau siapa yang nak buat mechanical, actually Tompe adalah boleh katakan the best lah dekat Jepun sehingga kan dia punya iklan dia memang disebut Tohoku Kikai Nara Tohoku Dai. Kalau mechanical engineering Tohoku University. Tu dia punya tu iklan je tu. Cuma walaupun dia number 1, tak adalah kata memang susah ke apa kan. Abang ni so-so je, bukan mana kan, tapi alhamdulillah boleh lulus juga lah kan. Okay, so I was there 2004 until 2010, abang sambung daripada degree sampai ke masters. And then lepas tu masuk sebagai lecturer di UMP. Waktu tu masih lagi masters boleh jadi pensyarah lah, sebab kekurangan pensyarah kan. Sekarang ni susah je. Even PhD pun ni struggling jugalah untuk masuk kan. Okay, so sebagai permulaan jugalah, nak tanya juga sesuatu kan. Why am I going to Japan? Tadi Rina Sensei tanya why you choose Japan kan. Abang nak tanya pula ni kan, why am I going to Japan? Kalau boleh sebenarnya nak tanyalah kan, ambil petik beberapa orang kan. Boleh ke? Saya ambil je lah siapa-siapa. Cuba fikir, why am I going to Japan? Sebagai ni pakai ambil je nama Syahirah. Syahirah. Ataupun nak tulis pun tak apa. Kalau tulis selamatlah diri daripada ditanya kan. Why am I going to Japan? Syahirah boleh cakap? Boleh. No wrong answer lah kan. Bukan kata ada satu je jawapan ni kan. Why am I going to Japan? Boleh. Sebab
Mungkin banyak sebab kan, bagi satu je kalau Sebab bahasa dia unik. bahasa ini. Okay, nak belajar bahasa kan. Okay, very good. Thank you. Apa lagi? Yang lelaki pula. Tahu kan. Aizul. Aizul, boleh dengar ke? Aizul? Tak ada? Okay lah. Helmi? AJ 39 lah. So, jarak kita ni hampir 20 tahun dah. Baik. Rasa ni macam ujisang. Okay, ada boleh bagi sikit ni pendapat pandangan why Japan? Why am I going to Japan? Nak belajar dia punya budaya. Betul, yang paling utama saya nak tengok Bukit Sakura. Okay, tengok buku Sakura dan belajar budaya. Okay, that's very good. Both are correct answers dan saya yakin banyak lagi answer yang lain lah kan, atau jawapan yang lain. Semua saya nak inilah so-called sebab pagi-pagi kan, nak bagi anda semua cuba fikir lebih dalam lah berkenaan dengan jawapan soalan ni. Sebab macam ni abang bagi inilah beberapa contoh. Kalau anda kata kalian sebut sebab nak dapat degree lah kan, mungkin ada yang terfikir kan, ya sebab nak dapat degree lah kan. Di Malaysia pun boleh dapat degree kan. Di Malaysia pun bukan kali-kali kan, kalau tengok dari segi ranking kan sekarang ni, macam tu Universiti Malaya kan, memang top of the world kan dia punya ni. Saya nak engineering top engineering university ada kat Malaysia kan. Nak dapatkan budaya ataupun nak dapat feeling Jepun kan, is better kalau kita pergi sebagai turis kan. Pergi sekejap, seminggu dua kan, jalan-jalan pergi tengok Mount Fuji ke apa kan, ataupun pergi Akihabara beli barang elektronik semua kan. Lagi senang je tu kan. You're not kira tak ada burden sangat lah kan. Ni tinggal pergi sana tu 4 tahun kan, tinggal family lah kan. Start from scratch dan sebagainya kan. So kalau minat drama ataupun anime, semua tu sekarang ni internet di hujung jari. So benda tu boleh dapat kat Malaysia kan. Kata kalau saya nak belajar di universiti Jepun sekarang ni, ada macam Malaysia Japanese ni kan. So Nihonjin aja kan. Ada kelas-kelas yang Nihonjin aja kan. Yakupa, Nihongo pun ada. So just nak roll the ball, nak bagi kalian fikir kenapa tujuan kita pergi ke Jepun kan. So ni walaupun nampak macam ringan lah dia, sebenarnya fikir balik agak berat jugalah soalan ni kan. Sebab apa saya tanya ni? Sebab saya ni lah so-called diketuk lah kan oleh realiti ketika saya berada di Jepun sendiri. Ada sebabnya, saya tunjuk. Okay. Satunya saya nak ingatkan kalian, bila kita pergi sana, kita ni semua rakyat Malaysia lah kan. So saya assume semua rakyat Malaysia lah kan. Mungkin ada yang bukan Islam hari ni, Kristian ke apa ke, I welcome juga untuk Malaysia ni. Cuma kita memang dah confirm rakyat Malaysia dah akan ke sana. Satu peringatan besar kalau boleh dapat ni lah abang bagi kan. Kalau tak ingat lain, ingat ni satu lah kan. Please remember your roots kan. We are Malaysians kan. Kalau Muslim, Muslim first lah and then Malaysian. Dan benda tu kita patut bangga kan. You should be proud of yourself. You should be proud of our country kan. Walaupun kita bukanlah semaju Jepun, tapi bila kita ke sana nanti, one of the culture shock kita akan nampak highly civilized country lah kan, dari segi kebersihannya, dari segi timingnya dan sebagainya itu. Mula kita akan rasa inferior kan, macam Malaysia kan, sampah sarap merata lah kan, macam-macam lah kita mula rasa nampak macam tu kan. Tapi you will find out kan, in a few months after that, bukan hilang, mula akan nampak sisi-sisi yang kurang enak juga di Jepun kan. Bukan kata semuanya indah belaka. Ini pengalaman abang di Jepun, lepas waktu abang buat PhD di Kanada pun sama juga. First time datang, minggu pertama, minggu kedua tu memang kagum kan semua benda.
oh ni efisiennya kan, oh bos dia efisien lah tu, oh kemas sangat. Tapi bila lama-lama kita duduk situ, kita mula nampak lah kan, certain things tu, oh okay, ada jugalah sama macam Malaysia kan. Yang baik pun ada nampak sama macam Malaysia, yang buruk pun ada nampak sikit-sikit lah kan. Jadi nak katanya, bila kita ke sana tu, Malaysia, kerajaan Malaysia especially memberjayai kita kan, beasiswa tu. Tu saya abang sebut kan, kita jangan rasa benda ni hak kita lah kan. Hak tu lah dapat kan. Kita diberi tu sebagai satu privilege. Malaysia hantar kita kan, seorang, kalau kalkulate betul-betul lah, atau ribu lah kan, seorang kan. Meaning, Malaysia want something want you to gain something from ni kan, Japan. Kalau tak, kalau sekadar nak dapat macam ni, buat sahaja kan, boleh belajar kat Malaysia kan, better kerajaan just buat kelas kat Malaysia, belajar kat Malaysia kan, settle kan. Tapi there's a reason sampai sekarang government hantar ke sana untuk kita bawa something balik ke Malaysia kan. What is that something tu? Saya nak kalian fikir sendiri kan. Saya bukan kata there's no right or wrong answer kan, tapi bukan, harapnya bukan sekadar bawa balik kereta lah kan. Bukan bawa balik kereta ataupun bawa koleksi manga ke kan. Ni manga Naruto ke apa, One Punch Man ke apa kan. There's something else yang kerajaan mengharapkan kalian bawa balik. So bila, if you remember your roots, di sana, jangan lupakan yang kita juga sebagai daihyo kat sana kan. Abang cerita, ini nak start cerita lah kan. Cerita abang di sana dulu pernah ambil satu kelas tu sangat susah. Sugakubusri, apa tak nama, Sugakubusri something tak ingat belakang kan. Benda yang paling susah sekali dalam semester pertama, semester kedua lah. Dia untuk advance tapi dia macam admax lah. Oh memang pening kepala kan. Tapi kebetulan sekali tu keluar daripada kelas, habis sesi kelas tu, jumpa dengan lecturer tu. Lecturer tu betul tanya, do kara cakap Malaysia. Kunino daihyo dan kembali ke rasa kan. Dia cakap yang tu lah kan, Kunino daihyo maksudnya representative of your country kan. Saya meremang bulu roma pada jugalah waktu tu kan. Dengar tu daripada orang Jepun sendiri cakap, yang kita tahu memang dia ni lah hebat kan, lagi sensei kan. Dia cakap awak ni sebagai wakil Malaysia kan. Rasa beratnya beban kan dengan istilah tu kan. Tapi wake up call jugalah kan, walaupun tengah shock lah kan. Cuaca nampak Jepun semua tu, is a kind of a wake up call. Jangan lupalah, walaupun kita enjoy, I'm sure you will enjoy your stay in Japan. And saya bukan nak suruh kamu duduk dalam bilik berapa jam study kan. You will see lah, saya tunjuk nanti gambar-gambar. Memang I really enjoy myself in Japan. But at the same time jangan lupalah kan, bahagian penting tu kan, kita diberi beasiswa tu, hopefully tak ada masalah lah dari segi pelajaran semua tu. Saya tak nak sentuh sangat bahagian pelajaran, saya rasa tadi sampai Zuhairi jadi kan, Zuhair kan, dah sentuh dah. Jadi buat pelajaran sikit dah banyak sentuh. So pelajaran still your priority di sana. Walaupun you enjoy yourself, you are active kan, with clubs ke ataupun yang dalam IPJ dan sebagainya tu, please remember your pelajaran tu penting kan. Okay, so dalam di sana abang sangat-sangat menggalakkan anda buat kawan, and make friends, travel and also learn a lot lah kan. The culture, the language, macam-macam kan. Dan you want to have this beautiful decorated life in Japan, ialah dengan anda jadi aktif. Kalau anda kata kalau anda sendiri tak aktif, kan, jenis memang ialah tak salah kan main game ke apa ke, abang main game kat dulu, tengok drama pun tengok juga kan. Tapi janganlah maksudnya every Sabtu Ahad tu buat kerja tu je kan, tengok binge watching kan daripada pagi sampai malam kan. Things like that mungkin lah ni kan, few occasions rasa macam memang nak rehat betul, and then you do that kan. Tapi in order to get a fruitful and decorated life dalam di Jepun,
you have to make friends, you have to have some travel kan, experience, and also learn, willingly to learn lah something. Jangan tertutup sahaja. Okay, di Jepun, abang simpulkan 3 community yang kalian akan nilah hadapi. Okay, this is for Muslims lah, tapi non-Muslim I'm sure the same lah. Okay, satunya Malaysian community. Anda akan pergi sana, ada senpai dah. InsyaAllah akan ada senpai yang dah ada di sana kan, di tempat masing-masing, kerana senpai yang ambil kita daripada IT ke apa kan, daripada station bawa ke rumah, kaikang kan. Itu satu. Lagi satu Muslim community. So nak tak nak, anda akan juga bergaul dengan Muslim community di sana kan. Paling kurang solat Jumaat ataupun di universiti kan. Jumpalah mereka ni kan. Kalau kadang jumpa dekat kedai halal ke kan, kalau ada di komuniti anda kedai halal. So ni pun satu lagi golongan yang anda akan jumpa. Yang ketiga ialah of course ni lah Japanese kan. Surrounding tu memang majority Japanese dan juga non-Muslim friends. Foreigner yang lain lah kan. Daripada orang kata lah kan, daripada Eropah ke, daripada mana ke. So these three community ni anda wajib akan jumpa, dan saya sangat-sangat menggalakkan kalian ni lah mingle around lah kan, bercampur dengan tiga. Yang first abang akan sentuh sikit pengalaman abang, tapi sangat sikit lah, abang tak nak sentuh sangat sebab it's natural lah kan. We are Malaysians, Muslims ataupun maksudnya dari negeri sama kan, ataupun daripada bandar sama kan, kampung Johor Bahru, okay kan, terus klik kan, tak ada masalah. Muslim community pun in sense adalah kan, kita dah tahu maksudnya sama-sama solat Jumaat, sama-sama tak boleh makan benda haram kan, things like that. So also dah ada something lah yang bonding us kan. Tapi yang dan the third golongan ni yang a little bit difficult. Anda perlu ada effort sendiri untuk capai. Okay, the issue yang abang nampak bila kalau kalian kat sana nanti, if you want to pave a really beautiful road kat Jepun nanti, ramai akan start kat bahagian Malaysian community. Dia nampak benda tu comfort zone dia rasa ni ada senpai kan, senpai pula ajar, ambil course ni, ada dah ni kan apa, contoh-contoh soalan kan, tak payah pergi luar kan. So kita rasa comfort, ni zon selamat aku kan. Bila ada zon selamat ni, kita akan rasa buat apa nak kenal orang lain kan. Aku dah ada semua dalam kebun aku ni kan. This is the biggest blunder you will do in Japan. Okay. Why? Because kalau anda kata kalian nak duduk dalam Malaysian community, baiklah duduk kat Malaysia. Sini Roti Canai ada, Teh Tarik ada, anything you want pasal Malaysia ada kat sini kan, kampung pun dekat kan. Ni kita dah sekaku pergi ke sana kan, alang-alang pergi ke Jepun, duduk dalam Malaysian community tak salah maksudnya saya pun nanti tunjuk saya pun bergaul juga, tapi jangan sampai benda tu jadi main. Tak sentuh lah. Muslim community ni salam dekat masjid, dekat solat Jumaat je, nama tak kenal, semua tak kenal kan. Okay, so this is very important thing. You have to have your mindset lah to pave the road for a beautiful life in Japan. Kalau niat memang okey, dah tahu dah ada sini senpai tolong nanti ni lah, tak payah fikir benda lain dengan main game je lah kan, 24 jam betul kan. Dan satunya your ni lah kan, dah lah dibiayai kan, betul, you're not enjoying your whole life in Japan tu, it's a tragedy lah bagi saya. Okay, Muslim community saya akan tunjuk ada certain ways you can contribute, you can ni lah masuk dalam Muslim community kan, volunteer dan sebagainya itu. Dan lagi satu Japanese community. This is one thing yang actually sangat important. Kita rasa macam tak perlu, tapi sebenarnya very important to have Japanese friends. Japanese friends ni pula tips besar bagi abang lah yang abang nak bagi. Bunyi tu apa? Okay. Tips besar yang abang nak bagi ialah few weeks atau within the few weeks kamu berada di universiti, bila dah buka SEM ke apa kan, first SEM, kalau anda kata bukan online lah kalau face to face dah, try to make as Japanese friends as soon as possible. Okay, kita punya psikologi, kita rasa macam kawan-kawan Jepun ni mesti dah ada kawan lah kan, ni sama dia orang kan. That's a wrong assumption. Sebab apa? Kita sama juga kat Malaysia. Kalau anda kata kamu masuk di Malaysia kan, kata kalau masuk universiti abang kan, universiti Malaysia Faham.
all over the Malaysia ni lah kan, Malaysian states yang datang kan, daripada Sabah ada, Sarawak ada, Perlis ada, Johor ada. So bila datang tu first few weeks tu semua tak kenal antara satu sama lain kan, kecuali memang daripada sekolah yang sama ke apa lah kan. Mungkin 95%, 98% daripada orang lain tu kamu tak kenal. So sama juga kat Jepun, dia orang ni datang daripada rata-rata kan, semua blur-blur kan, kelas kat mana tak tahu semua kan, dia orang tengah blur-blur. During that time, kalau anda kata terduduk sebelah ke kawan Jepun kan, terus kenalkan diri. Jangan tak malu, ni lah aktif lah, be proaktif. Kenalkan diri, saya daripada Malaysia kan. Tu boleh try dapat contact number dia ke apa kan. Setengah tu memang reluctant lah, tapi usually sebab dia pun tengah dalam keadaan baru kan, tak kenal kawan semua tu. Bila kita time tu, kita cuba dapat kawan, it's the best time. Nanti sebab lama-lama dia orang akan ada klik sendiri. Kalau sebulan dua lepas tu baru kamu nak fikir, mungkin dah ada klik sendiri. Bila dah ada klik ni susah kita nak masuk. Tengah dia seorang-seorang kan, tak reti lagi semua-semua tu, kita masuk, kita kata jom kita cari kelas sama-sama. Oh kamu pun sama kan, kira-kira jom kita cari kelas sama-sama. Contoh kan, dia akan jadi mudah. You will see my friends sampai sekarang masih lagi saya dukung kan. So these things kena be bear in mind bila sampai sana dia orang pun tak ada kawan, dia orang pun low ranger kan. So waktu tu lah the best time untuk kita make friend. Abang memang tak malu lah awal-awal tu kan, dia kawan agak boleh buat kawan jenis dia pun ni lah, dia aktif balik lah kan, dia cakap balik dengan kita lah. Kalau yang jenisnya malah nak kacau tu kita biar lah kan. Bila tu kita ni sebab sometimes Malaysian community tak boleh tolong anda. Lepas tu dalam kelas tu Muslim community mungkin tak boleh tolong anda kan, sebab yelah kelas tu mungkin kamu seorang je orang Islam ataupun orang Malaysia kan. Jadi kawan Jepun yang tolong kan, study bersama dan sebagainya. So this is very important, tapi ramai yang and I'm talking about personal friend lah, bukan macam dekat tengok junior saya abang waktu tu ada juga yang jenis, ada seorang kawan Jepun dalam semua kumun kat dia kan. Dia seorang dalam tu dia macam satu je kawan Jepun, kawan baik. Janganlah macam tu. You yourself cari kawan sendiri kan. Dalam batch abang ada kawan sendiri, kawan abang pun ada kawan sendiri. Kenal lah kan, tapi maksudnya rapat-rapat betul. Inilah. Okay, beza-beza lah. Okay. So this one I hope you have this in mind. Jangan duduk dalam pokong Malaysia. It's very easy sebab it's comfort zone. It's very easy to be in this ni kan. So tak payah no efforts. So ada Muslim community yang juga berhubung, tapi yang ni very difficult, tapi if you can achieve this then this a very good progress daripada awal. Okay, argument yang sangat bagus. Okay. Next, kenaan dengan sikitlah gambaran saya nak go pada pengalaman Muslim Malaysian community dulu. So boleh nampak kan agak besar juga Muslim community di Sendai. Saya rasa sampai sekarang pun masih macam ni juga. Sebelum tu abang dua orang je. Adalah senior master dengan PhD, tapi degree abang dua orang je sebab kebetulan waktu tu Tungku Universiti tak ambil orang Malaysia. Bila dia start ambil balik, so kita orang pergilah kan. Dua orang. Tu sebabnya bila saya cakap Malaysia ni Daihu tu apa rasa sangat berat, sebab memang kami ni penentu sama ada dia orang ambil lagi atau tak. Sebelum tu dia orang tak ambil sebab performance Malaysian tak berapa bagus. Cakap terus terang lah kan, performance tak berapa bagus, ada yang repeat dan sebagainya tu. So kami ni dia orang jadi macam litmus test lah kan. Boleh jalan ke tak kan. So alhamdulillah, walaupun tak adalah skor gila-gila kan, tapi paling kurang kita tunjukkan okey boleh lulus, tak repeat dan sebagainya tu. Kita orang inilah dia orang ambil ramai alhamdulillah. Sampai sekarang kami masih lagi cerita pada junior kan, kami dulu susah payah nak dapat kamu datang sini kan. So make sure jangan lack of in terms of pelajaran kan. Nak enjoy tapi so ini kita orang panggil diri kami ni sebagai remaja riang Sendai lah. Dan geng skuter belaka sebab universiti atas bukit. So paling mudah ada yang naik basikal kan, letih lah tapi so kita orang pakat naik skuter belaka lah kan. So ini Kopusai Makseri, enjoy lah maksudnya. Kopusai Makseri maksudnya international punya festival kan. Kita kenalkan makanan Malaysia, buat roti canai dan sebagainya tu. So ni
Ni antara yang ni lah. So abang sentuh sikit je sebab abang rasa ni naturally you will get lah kan. Pergi Hanami, pergi apa pantai sama-sama kan waktu naksir waktu sama, enjoy mandi di ni pantai dan sebagainya tu. Okay. And then apa nama seterusnya abang nak cerita yang bigger Malaysian community. So di Jepun ni adalah beberapa persatuan, ada beberapa kelab kan. Macam MSAJ, Malaysian Student Association Japan, Kelab UMNO Jepun, dan adalah kelab-kelab lain kan. Tapi the one I really associated with is Ikatan Persaudaraan Islam Jepun yang sekarang ni kan. The reason why, sebab abang ada beberapa benda yang abang terutama berdiri dengan IPIJ sendiri lah kan. Antara lainnya ialah abang belajar soal keikhlasan. So program-program yang dibuat oleh Ikatan Persaudaraan Jepun ni lebih kepada nak mendekatkan rakyat inilah pelajar-pelajar Malaysia, tapi at the same time kita nak cuba refresh baliklah kita punya rohani. Sebab kat sana dia ni free thinker kan, dia tak ada apa, ialah bab kerohanian tu kurang lah. Itu sebabnya banyak disaksa kan, suicide rate tinggi dan sebagainya tu, bahkan dia orang tak ada pegangan agama kan. Jadi this is periodically lah akan ada aktiviti dan kita rasa refresh baliklah pengetahuan-pengetahuan agama. It's very important sebab di sana nanti bila dah struggling dalam pelajaran semua, kita rasa pressure dan semua tu, inilah waktu kita release, kita rasa inilah kan, okay, we have a higher purpose, bukan sekadar nak lulus tapi kita nak sampai ke akhirat kan. So ini IPIJ inilah kan dapat memberi itulah refreshment pada kita punya kerohanian bab tu. At the same time bukanlah kata just pengisian saja kan. So tengok sini ada kita panggil IPIJ Champions League. Sampai sekarang ada kan. Kami ni main apa ni kerohanian enggak, tapi main bola kan. Cuma bola kan. So and then travel pula sekali kan. So I have very good friends sampai sekarang di Acas kan, sebagai alumni PIJ. Masih lagi berhubung dan masih lagi ni antara kawan yang kekal lama lah kan. Kalau macam sekolah menengah tu mungkin 5 tahun lepas tu tak tahu kita berhubung kita kan. Ini antara yang after 20 years pun masih lagi berhubung lagi. So this is very good group yang kalau kalian boleh masuk. Abang belajar tentang keikhlasan, maksudnya sebab tak berbayar bila buat program kan, kita organize program-program ni, pergi sama-sama tidur kat camping ke apa ke dulu, tak berbayar pun kan. Kita penat-penat buat kerja tu tak berbayar, tapi kita rasa berbaloi lah kan. Kita tolong sama-sama ingatkan dia masing-masing kenal agama kan. I'm sure kalau yang non-Muslim, I'm sure ada jugalah satuan community yang contohnya pasal Kristian ke apa kan. Try to go there. Sebab apa? Bila kita nak sangat ke Jepun, kita terlupa bahawa Jepun ni kerohanian dia memang very lacking. Dia orang rasa free thinker kan. Kita kata oh kami bebas, tapi at the same time suicide rate tinggi. Sebab tu dia rasa tak ada harapan kan. Dia nampak dunia sahaja, jadi bila akhirat dia tak nampak. Dia rasa buat apa aku seraga-seraga dunia, bunuh diri lah kan. So insyaAllah lah bukanlah sampai tahap tu kan, tapi pressure tu is there lah kan bila belajar dan sebagainya. So bila kita masuk kita rasa sedikit tenang lah. Okay. Itu dua benda tu antara benda yang bahasa ni kan, belajar tentang keikhlasan. Dan lagi satu, dan kita lupa walaupun SPM dulu kalian semua A lah, bahasa A lah pendidikan Islam kan. There's more to pendidikan Islam juga kan. Simple argument ialah kalau anda kata tak adalah, maksudnya ilmu Islam ni lebih daripada SPM punya level tu, tak adalah orang buat PhD tentang pendidikan Islam kan. So nak ceritanya bila anda berada dalam kelompok ni, kita belajar juga berkenaan fake of travelers kan, yang tadi dalam poster tadi, penggunaan khuf kan, pakai yang kulit stokin kan, stokin kulit kan, khuf nama dia. Macam mana penggunaan dia dan boleh kita bawa ke sembahyang tak lah. So itu yang penting nak tahu kan. So things like this dekat sekolah tak belajar. And then mungkin pula Japanese tanya kan, apa pakai tudung kan. Di Malaysia anda di kalangan orang Islam mungkin tak banyaklah ditanya soalan tu kan. Tapi bluntly dia orang tanya, nanti macam mana kita nak jawab kan. Kenapa tak makan babi? Kita babi kan contohnya. Kita kena
diorang genuinely curious. Jadi takkan kita just kata, oh sorry lah, saya tak nak jawab kan. Dah lah kita ada peluang untuk perkenalkan tentang Islam, tentang ni kan, dengan Islam. Why not kita explain? Okay. So I highly recommend kalau anda kata kalian Muslims, sila cubalah join program PIJ ni sebab dia memberi refreshment kepada kita punya Quranian. Nak sebutkan juga satu istilah betul dekat sini lah tawassul. Cuba cek. Saya abang tak nak go in detail lah. Tawassul ni kita berdoa dengan bersandarkan kita punya kebaikan kan. Dalam CV abang tak tahu abang terlibat dalam PIJ ni sangat kan. Sebab tak ada pun official ni sangat pun. Tapi yang bagusnya bila kita dah dalam waktu exam, kita boleh doa bertawassul dengan apa yang kebaikan yang kita buat kan. Dekat kawan Islam sebagainya itu, semoga benda tu boleh jadi pembantu kita kan. Kalau kita tak dapat jawab pun mungkin lecturer tu jadi ringan hati nak bagi markah lebih ke dan sebagainya. So we can check this tawassul dibenarkan di dalam Islam. Okay, go through lagi sikit lagi Islamic culture ni tempat abang lah, Islamic Culture Center of Sendai. So masjid ni terbina waktu abang berada di sana lah. Bukan sebab abang silap, bukan terbina sebab abang, terbina waktu abang di sana. Waktu tu kumpul 20 tahun kumpul duit, akhirnya cukup dan abang pun antara orang yang nyalakan terawal lah masuk dalam masjid ni. Di sini nampaknya kita buat perbincangan dengan Nihonjin, ajak orang datang buat perbincangan cerita tentang Islam dan sebagainya. Sebab di universiti pun ada juga topik berkenaan dengan Islam kan. Jadi ada orang nak experience first hand, orang datang. Dan kita tunjukkan kita ni bukan kata masjid boleh, tak boleh masuk kan, Islam tak boleh masuk. Kita bagi masuk, makan sama-sama kat dalam tu. Waktu tu kita mingle around lah kan, explain tentang Islam sebagainya. Yang ni yang Japanese ni, dia adalah presiden kepada ICCS nya. Berada satu orang dia. Very very humble guy. Dah lama dah masuk Islam. Tapi walaupun dia presiden, kadang-kadang tu waktu Jumaat dia pun jaga parking kan. Dia yang akan jaga parking. So he's a very humble guy dan inilah sangat inilah very approachable lah. Antara lain yang abang masuk, nama dia Tohoku University Muslim Cultural Association. Ini abang terlibat. Abang terlibat ni maksudnya abang jadi macam orang bawah je lah, bukanlah. Kita tak semestinya kena jadi presiden kan. Sekadar macam tolong-tolong sikit-sikit kan, kemah-kemah meja jadilah kan. Kita dah contribute sikit kan. So ni tertubuh antara lain lah. Dulunya sebab nak ada makanan halal di kampus. Kan waktu tu baru nak mula gerakan kampus nak sediakan makanan halal. Sebelum ni tak ada. Duduk ni lah, asyik makan sama je lah kan. Sama sunnah kan. Sunnah tu lah yang bosan. Tapi bila dah Tokyo University start dan dia orang bagi pula input kepada kita, dia kata sebenarnya yang dekat Sokudo tu dah memang guna ayam sadia dah. So ayam sadia ni terkenal lah kat Jepun, dia ada ayam halal daripada Brazil. So dia kata dah guna ayam sadia dah kan, cuma nak kena elakkan dia daripada guna cutlery yang sama semua. So kita tolong tubuh association ni, kita tolong universiti untuk hasilkan ni lah standard operation kan, standard SOP untuk sediakan makanan halal kan. Dia orang guna alkohol untuk bersihkan rumah kan. So boleh tak kita ajar dia orang kan, kena tunggu berapa lama kan, sebab Japanese very straightforward lah kan. Saya boleh ubah alkohol, berapa lama saya kena tunggu untuk guna pisau contohnya. So bagi ni lah. I'm happy to see bila tengok kan yang terbaru ni dalam Facebook tu ada gambar yang bawah ni lah. So daripada asalnya kita buat kelas halal je lah kan, kita buka, dia kata okey siapa nak join kan, kita buka dan orang datang belajar simple lah buat makanan halal. Daripada situ kita ke universiti, kita boleh tak kita nak buat makanan halal ni. First day yang diorang perkenalkan satu je lah makanan halal tu, kita orang war-warkan gila-gila lah kan kat semua orang, weh dah ada ayam halal weh kan, sila makan kan. 13 kilo kalau tak silap abang lah. 13 kilo ayam, daging ayam yang habis itu. Sebab bapa Arab ni memang ni kan portion besar. So dia orang makan ni banyak kan. Jadi end up Sekudu nampak ada ni yang market ni kan. So akhirnya sekarang ni alhamdulillah makin banyak dikeluarkan. Mungkin ada bukan 20 ni dah dish yang halal. So bila abang tengok yang bawah ni,
dalam Facebook page Tumkar ni lah. Nampaklah ni kan, muka familiar ni. Apa Rasul ni, belah kiri kan. Apa Senpai Rasul. Kita tahu dia akan ada kan rasanya pengisian depan ni. Dia pun maksudnya teruskan perjuangan lah, dan ni nampaknya perjuangan menceritakan tentang berdiskusi dengan industri halal je pun. So nampak dia punya kesan awal tu asalnya buat kelas halal je tu je, tapi dia snowball akhirnya jadi something yang big. So ni yang saya kata, abang kata kan, kalau anda kata kita terlibat, abang macam abang sebut bukanlah terlibat jadi presiden ke apa ke, just ni tolong-tolong macam tu je. Tapi hopefully lah kan, rasa hopefully kita dapat sikit saham bila dah benda tu jadi lagi besar kan, orang perjuangkan. Kisah banyak lah, contohnya macam Senpai Adenin, dia tak datang hari ni. Okay, Senpai Adenin, dia yang usahakan hasilkan masjid di Toyama Mosque kan. Bayangkan setiap orang, setiap hari, setiap Jumaat, orang solat itu kan, semua pahala tu dia dapat saham dia kan, sebabkan dia yang bina tu. Things like this sebab kita fikir akhirat lah, bukan sekadar okay aku nak degree je kan, habis degree aku nak balik kan. Try to think in the future lah kan, sampai ke akhirat juga. So in terms of this, memang sama jugalah, tak dapat bayaran pun, kita just buat sebab ialah satunya dah bosan juga kan, dengan masih ikan je kan. Adalah serunding bawa daripada Malaysia, one good tip juga lah, bawa serunding ke sana. Satu kan nak biasakan diri dengan ni, serunding boleh tahan lama sikit kan. So ni lah, apa dengan nasi. Macam tu je, sama mama dah cukup lah kan, tambah telur ke apa kan. Okay. Alright, teruskan. Ni dah ke arah komuniti luar. So bila dah cerita tadi musim komuniti kan, dah mingle around. Ni abang cerita contoh abang sendiri, pengalaman mingle around kita. Ni lah komuniti luar. So satu komuniti organisation nama dia Sendai International Relations Association, SAIRA panggil kan. So dalam ni abang belajar, inilah ada diskusi dengan orang luar. It's very interesting bila kalau kita aktif kan, bila dia akan dengar cerita tentang pengalaman orang negara lain, macam mana dia boleh datang ke Jepun, apa struggle yang dia hadapi di negara masing-masing kan. So kadang kita rasa subhanallah kan, alhamdulillah aku di Malaysia kan, walaupun tak sesempurna, tapi walaupun mungkin advance lagi Jepun, tapi paling kurang aku ada negara yang aman lagi kan, masyarakatnya masih lagi berbilang kaum, tapi masih lagi tak adalah ni kan civil war. Ada setengah-setengah negara yang civil war kan sampai sekarang, things like that. Ni. So dari sini pun adalah kan joint event ni, event ASEAN, ada Malaysian student datang daripada USM mana ke, datang tu kita sambut sebab datang ke Sendai kan. Lepas tu ni magazine, cover magazine yang ni lah, abang dapat masuk lah kan. Kebetulan kata dia masuk ni, kita masuk lah kan. So adalah bragging right masuk magazine Jepun kan. So something yang ni lah. Abang ada lagi masih pegang lagi majalah ni. And then yang bawah ni berkenaan dengan Gakko Homan. So abang tunjuk sikit lah berkenaan dengan Homan. Gakko Homan ni, Gakko ni maksud dia Gakko sekolah, Homan ni ziarah. So ziarah sekolah. So dia antara program dekat SAIRA ni, ataupun sebenarnya banyak tempat lah association yang international association kat Merata Jepun ni, anda boleh cari sendiri lah dia nak galakkan budak sekolah rendah terdedah dengan orang luar lah kan. Sebab Japanese ni boleh katakan satu bangsa je kan. Bangsa apa? Bangsa tak ingat aku bangsa dia. So nak elakkan daripada culture shock apa-apa. So dia orang invite. So monthly adalah kan, daripada Argentina lah semua. Ini daripada Brazil kot, kawannya yang belah kanan tu kan. So abang wakil Malaysia kan, so saya kata dia Malaysia, pakailah baju Melayu macam ni kan. Lepas tu pakai tu malah nak pakai tu sebabnya orang kata macam pakai skirt kan. So malah nak jawab tu sebab budak-budak kan, dia orang selalu ni lah Shojiki kan, direct cakap kan, kenapa pakai skirt kan. Ini pun dia orang tanya kan, kenapa baju Melayu awak macam pajama. Macam pajama, dia tengok balik macam pajama. Tapi kita kata this is our culture kan. So dia orang pun appreciate lah. Dan yang bestnya dalam ni dia orang Shojiki tanya kan, tanya kadang-kadang benda-benda lawak ada tak serangga dekat Malaysia kan, ataupun dekat Malaysia ada elektrik lah. Dia ditanya kat Malaysia ada elektrik ke tak kan. Dia ingat kita masih duduk dalam hutan ke apa, saya tak tahu lah kan. Tapi
Tapi waktu tu lah kita kenalkan, oh tengok ni KLCC ni tertinggi kat dunia dulu kan, ketika dulu. Oh orang, oh okay kan. Baru tahu kan. Ingat koman-koman ke Malaysia ni. Lepas tu cerita tentang makanan kan. Satu benda yang ni cerita tentang perspektif kan. Macam cakap kat dia orang, dekat Malaysia tak ada gempa bumi tau. Oh dia orang punya, okay kan. Punyalah gembira. Tak ada gempa bumi. Orang kan, setiap tahun ada je sikit-sikit kan, walaupun tak banyak. Tu lagi tu, Ichi Nenju Atatakai kan. Tu pun dia macam kepala fikir kan, sebab dia orang ada apa Fuyu dan sebagainya. Kita bila di sana nampak Fuyu kan. Dia orang kan reverse lah kan. Lepas tu Ichi Nenju Atatakai kan. Ada pantai semua kan. Kita orang minum kokonat dalam kokonat betul kan, bukannya daripada dalam can. Memang dia orang tak boleh bayar kan. So dia orang punya perspektif lain kan. So inilah menarik lah. This is one thing yang I enjoy. Dan ni sebenarnya kalau kalian fikir tentang Arbaito kan, buat kerja sampingan, abang galakkan kalau anda kata kalian nak buat Arbaito, galakkan buat Arbaito dan kalau boleh jangan satu, buat pelbagai. Abang pernah jadi buat apa bed making untuk hotel kan. Rumah hotel macam makcik-makcik ni kan, maid semua kan, dan nak jaga parking. Tapi this one is one of the things yang I enjoy most lah, sebab dia ni kan dekat dengan community. Betul, kita perkenalkan tentang Malaysia, kita bangga waktu tu, kita bangga tentang tunjuk ni kan budaya sendiri. Okay, so this one you can consider, dia pun boleh tahan jugalah dia punya ni kan bayaran, tapi tak adalah kerap kan. So tapi boleh dapat extra income kat situ. Okay, I have sampai sekarang ni 5 kan saya kat bawah ni, bawah kiri ni 1, 2, 3, 4, 5 ni ada 5 orang ni best friends daripada dulu sampai sekarang. Boleh nampak dekat atas tu adalah Skype video, ni bukan Skype ni, Google di tahun lepas. Tapi sebelum tu lagi, every year kami akan buat Skype Summit sebenarnya, buat video Skype. Time tu video Skype kena bayar tau, RM200. Tapi ada inilah, sanggup lah kan kawan bayarkan. Kita kata okay, kita buat ni kan. Adalah sembang-sembang kan. Sampai sekarang. Yang abang sebut tadi, ingat tak abang sebut pasal nak cari kawan tu kan. Dia orang ni antara yang terawal abang banyak tu. Seorang daripada Colombia, memang genius budak ni. Dan abang tu budi juga dengan dia ni sebab banyak belajar daripada dia. Terus seorang daripada yang lain tu daripada Jepun lah. Tapi awal-awal jumpa kan, bakat terkenal sampai sekarang. Dan bukan kata jumpa je. Dia orang datang kahwin abang first kahwin lah dengan ke-5 ni kan, abang first kahwin, dia orang datang ke Malaysia. Abang pula datang ke dia orang punya, bila dah balik Malaysia ada kerja, abang pula datang ke Jepun bila salah seorang daripada kawan abang tu kahwin. 2 orang actually, 2 orang daripada kawan tu abang kahwin. Yang last kali yang Colombia ni. Colombia ni baru tahun lepas kahwin, tapi dia online lah. So inilah buat Google Meet dengan keluarga dia. So bukan kata kawan sahaja di universiti, abang travel siap dengan dia orang kan. Tapi abang kekalkan identiti sebagai Muslim lah kan. So dia orang sendiri tahu, dia orang sendiri hormat. Bila time semayang, dia semayang. Kalau anda kata bila nak makan tu, dia dah tahu dah kan, oh ni dan alkoholik ni jangan makan kan. So if you have jati diri sebagai seorang Muslim kan, sebagai orang yang berprinsip lah kan. Dia misal jaga solat, jaga contohnya perempuan pakai tudung kan, they will respect that kan. Daripada kita macam yalah nak sangat kononnya ni lah kan, meraihkan lalas okeylah minum sekali lah tu kan. Kita tadi sendiri tak ada identiti. Dia nampak kita ada identiti dan dia hormat. So that's one thing yang you should have. Pergi mana-mana sekalipun lah kan, you have your own identity. Okay, so hopefully benda tu dia orang akan nampak lah, dia orang akan appreciate. Dia orang ni juga abang sampai ke malam study sama-sama. Dia orang ni sama kelas kan, sampai ke malam study di library. Dia mulai di library ni untuk weekend kan, untuk exam. So tu abang cakap, kadang tu kalau di Malaysia punya community mungkin tak ada kawan yang sama kelas. Di Muslim community pun mungkin jarang lah kan, sebab kita minority kan. Tapi Japanese friend yang dalam kelas yang sama batch adalah yang terbaik untuk kalian inilah kenal lah. Okay, so boleh study sama-sama, pergi jalan sama-sama dan sebagainya.
Then sikit lagi berkenaan dengan travelling. So I really recommend you to travel everywhere. Actually Sugar King yang beasiswa yang korang akan dapat more than enough sebenarnya. Abang bukan kata sekadar travel ni, abang aktif juga pergi FIKM rata-rata. Satu je pun yang pernah pergi kan. Pergi sampai ke Kyushu daripada atas ujung ke bawah. Tapi still adalah cokin sikit kan, saving sikit untuk travel keluar juga. Ni pergi ke China ada, pergi ke Turki pun ada. Satu save pun saya ni lah abang tak minta daripada keluarga dan sebagainya kan. Buat daripada Arbaito tu kan, buat kerja sampingan tu, and then kita kumpul duit. Okay, so when you travel you see the whole world lah kan, bukan sekadar tengok dalam ni. Okay, last sekali nak cerita tentang abang punya buku ni lah kan. So abang balik, antara lain yang abang fikir apa benda yang abang boleh contribute kepada ni lah kan. Takkan untuk makan gaji sendiri kan. So fikir kebetulan abang dalam dunia akademia ni abang tak minat sangat mesin-mesin sebenarnya kan, abang lebih suka mengajar. So end up abang kata why not buat buku kan. So ni yang terbuku, boleh nampak lah. Buku yang 2015 itu abang keluarkan. Nampak muka abang. So this one buku yang ceritakan itulah easy step by step guide to social learning movement. Boleh katakan KIK memang guna, elektrik ni tak guna sangatlah. Tapi kalau anda rasa benda ni boleh bermanfaat, abang boleh bagi free. Dia ada e-book dia, abang boleh bagi free. Okay, boleh bawa lah sebagai bekalan ke sana nanti kan. Last one yang baru saja launch ialah ni. Survival Statistics. Baru je launch 2 minggu lepas. So abang dapat ni daripada hasil duduk di Jepun ni taklah kan. Komik untuk edit komik sangat banyak di Jepun. Abang belajar banyak belajar benda-benda asas baliklah sebab Hyakupa Nihongo 100% kita belajar tu ada Nihongo, lecture Nihongo, budak Nihongo ni macam susah nak faham. Alah kat sana ada nampak dia panggil Wakari Yasui, Yasashiku Manaberu kan, benda-benda macam tu yang ni kan bila baca tu banyak karakter. Inilah kata-kata semua ni kan. Komik siap kan ada. Kalau tengok sekarang ada manga guide series. Tu Fourier analysis ni yang university level punya ni cerita kan. So end up abang sangat banyak belajar dari situ. Balik Malaysia abang kata tak ada lah buku kan. Tengok student struggling dia kata okay jom kita try buat. So this to the best of my knowledge first in Malaysia buku Educomic. Boleh nampak dalam dia memang ni lah boleh kata semua lah komik, cuma ada nota-nota sikit kan. Dia ada storyline dan sebagainya, cerita tentang 5 orang budak ni kan. So ni memang sangat ni memang biji abang ambil daripada idea sana kan. Tapi itu sometime lah untuk cerita tu ni. Kalau kalian rasa benda ni ini berbayar lah kan, ni sebab baru lagi berbayar. Kalau anda kalian berminat boleh dapat lah. Sekarang ni tengah universiti tengah offer, bukan abang yang offer universiti offer, asalnya RM30 dia tengah offer sekarang ni RM18. So you can take a look. Oh actually sini abang buat ni video. Lupa pula bila dah PDF ni tak boleh on. Tak apalah. Anyway kalau berminat boleh bawa ni supaya bekalan ke sana kan. Ataupun sana pun berlambak sebenarnya, boleh cari lah Okay, so lastly abang nak kalian balik lah kan. Cuba fikirlah kan, why I'm going to Japan. Kita baliklah pada soalan yang awal tadi. Hopefully I don't have an answer. You should have your own answer lah. Personally you should have your own answer. Hopefully bukan sekadar okay asal dapat degree saja balik lah kan. There's something you should have ni lah think about kan. Kalau boleh ke arah community ke ataupun contribution. Kalau bukan di Malaysia, di Jepun sendiri kan, macam sebut tadi kenalkan Islam di kalangan bukan Japanese ke dan sebagainya. So things like that you should try to think about lah. Sebab benda ni akan jadi pahala kita di akhirat kelak insyaAllah. Okay. Okay, with that minta maaf lebih 2 minit sebab tadi pun dah saya punya slot dah lebih sikit kan. Jadi saya mula lewat. So kalau nak kita touch boleh tanyalah moderator pertama. Beli direct boleh. Abang boleh ada on my hands kan ada dalam 20 lah. Kalau nak sign abang boleh je abang. Ya kan? Contact abang ya. So you can contact me phone number ni anytime. Kalau bukan berkenaan ni pun kan, berkenaan dengan pelajaran lain ke atau lagi tentang Sendai kan.
kalau yang senpai lain tak nak promote, abang nak promote Toku University is a good university you can go. Okay, with that, thank you very much moderator, minta maaf lewat 3 minit. Terima kasih. Okay, baiklah. Terima kasih kepada Dr. Luqman. Jadi, saya sudah paving your road. Tentu adik-adik sudah penat kan? Jadi, kita akan berehat sehingga 10.24. Saya ingatkanlah nanti yang seterusnya, iaitu selepas ini akan slot Kohatachi no Kisuki daripada 10.45 sampai 12 minit. Lepas tu akan ada breakout room Q&A session. Dan last kali akan ada wrap up slot lah. Jadi pastikan adik-adik berkumpul sebelum 10.45. Adik-adik boleh melakukan persiapan sebelum kita pergi ke slot seterusnya. Contohnya macam nak salat duha ke ataupun nak pergi tanah ke. Jadi itu saja. Selamat berehat.